Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kami akan membentangkan sebuah assignment yang bertajuk bahaya penggunaan aplikasi cari pasangan dan jodoh secara online. Okey, kepala kami daripada saya sendiri, Nik Muhammad Khair Hafizan Muhammad Rizan. Yang kedua Tengku Aizat Ashraf. Yang ketiga Muhammad Azuddin, Muhammad Zulfahmi, Muhammad Rizwan dan Muhammad Firdaus. Okey, ini bagi memenuhi keperluan modul UICI 2022. Okey, seterusnya. Next. Okey, kita pergi pada pengenalan. Okey, kajian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui dengan terperinci maklum balas daripada rakyat Malaysia berkaitan dengan laman web cari jodoh. Okey, kajian ini juga untuk mendapatkan pendapat daripada orang ramai terhadap aplikasi tersebut, sama ada dia memberi kesan positif ataupun negatif kepada masyarakat di Malaysia. Khususnya, okey, antara objektif kajian yang kami dapat adalah untuk menilai tahap pengetahuan masyarakat terhadap bahaya penggunaan aplikasi mencari pasangan jodoh secara online. Dan yang kedua adalah mengenal pasti ketersediaan masyarakat terhadap sistem penggunaan aplikasi cari jodoh. Dan yang ketiga, menganalisis pendapat masyarakat tentang keberkesanan penggunaan aplikasi mencari pasangan dan jodoh. Okay, next. Okay, metodologi kajian yang telah kami buat berdasarkan pada reka bentuk kajian, responden kajian, kaedah kajian, instrumen kajian, pengumpulan data kajian dan penganalisian data. Okey, seterusnya. Okey, reka bentuk kajian yang mana kami menggunakan sistem survey melalui Google Form dan kami letakkan di dalam laman sosial dan mencari responden secara rawak untuk mengetahui pandangan dan pendapat mereka berkenaan dengan tajuk yang kami beri. Beberapa soalan telah kami kemukakan dan hasilnya dapat kami jadikan sebagai rujukan sebagai tentang pengetahuan mereka terhadap laman web cari jodoh ini. Okey, seterusnya. Okay, next. Okay, responden kajian. Soalan kajian telah dikongsi secara rawak dalam media sosial. Okay, untuk kaedah kajian tinjauan ini dilakukan untuk mengenal pasti tahap back mula apa? Ya. Okey, kaedah kajian tinjauan ini dilakukan untuk mengenal pasti tahap kesedaran pengguna terhadap penggunaan laman web cari jodoh. Dan yang kedua, soal selidik secara atas talian dijadikan instrumen kajian yang utama kerana ia merupakan persampalan yang praktikal dan lebih mudah dilaksanakan. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya instrumen kajian. Instrumen utama yang dipraktikkan dalam kajian ini adalah borang soal selidik. Ia digunakan untuk mendapatkan data kuantitatif. Borang soal selidik kajian ini terbagi pada 3 bahagian, iaitu bahagian A untuk mendapatkan maklumat asas responden, manakala bahagian B untuk mendapatkan pengalaman responden terhadap laman web tersebut, dan bahagian C adalah pandangan responden terhadap laman web tersebut. Okey, seterusnya. Okey, pengumpulan data kajian. Baik dulu. Okey, pengumpulan data untuk kajian ini dilaksanakan selepas setiap soalan dianalisis dan dimuktamadkan.
borang kaji selidik di atas talian diadakan kepada beberapa kumpulan penduduk Unit Terengganu dalam masa 10 hari. Okey, contohnya. Okey, penganalisian data kuantitatif yang diperolehi melalui soal sidik boleh menunjukkan pola pengetahuan responden tentang penggunaan aplikasi mencari pasangan dan jodoh online. Hasil keputusan dari data tersebut dijadualkan berdasar frekuensi dan peratusan. Yang mana data-data yang kita perolehi ini adalah bersifat betul dan fakta sebab kita menggunakan responden. Okay, seterusnya. Okey, untuk keputusan dan pembincangan kita seperti mana yang soalan kita tadi kita bagi kepada tiga bahagian. Bahagian A untuk demografi responden, bahagian B untuk pemahaman responden, manakala bahagian C untuk interaksi dan pandangan responden terhadap laman web cari jodoh berdasarkan soalan yang telah kita buat. Okey, untuk terusnya saya serahkan kepada sahabat saya, Tengku Aizal. Okey, terima kasih Nik. Okey, seterusnya apa yang kita lihat ramai 60 responden telah menjawab kajian secara atas talian yang telah diberikan. Jadual 3.1 di bawah menunjukkan bahawa 61.7 atau 37% daripada keseluruhan jumlah responden adalah lelaki dan 38 atau 3 orang responden adalah perempuan yang memberi balas berkenaan dengan kajian ini. Pecahan umur responden pula mendapati 18 orang responden adalah berumur dalam 18 hingga 30 tahun. 37 orang responden berumur di antara 31 hingga 40 tahun. 3 orang responden berumur di antara 41 hingga 50 tahun dan 4 orang responden berumur 51 tahun ke atas. Bagi responden 41 tahun ke atas, jumlah responden kurang mendapat sambutan disebabkan masalah penggunaan kajian sistem secara online. Borang kajian secara atas talian ini disebabkan oleh aplikasi media sosial seperti WhatsApp dan Facebook. Justeru responden yang mengisi borang kajian ini adalah daripada bangsa Melayu melalui status responden 23.3 daripadanya merupakan responden yang masih bujang, 75% adalah responden telah berkahwin dan 1.7% adalah janda atau duda. Majoriti responden adalah daripada golongan berstatus berkahwin yang jelas menunjukkan bahawa pasangan berkahwin lebih cakna tentang bahaya penggunaan aplikasi cari pasangan dan jodoh online banding responden lain. Dari segi pekerjaan pula, 19 orang adalah kaki tangan kerajaan, 1 orang adalah swasta, 8 orang bekerja sendiri, 5 orang adalah kaki tangan badan berkanun dan 7 orang adalah pelajar yang telah memberikan balas dalam kajian ini. Berikut menunjukkan responden mengikut tempat tinggal di setiap daerah di mana 20% daripada Kuala Terengganu dan lain-lain adalah daripada daerah yang lain. Kemudian responden diberikan soalan mengikut pemahaman setiap responden di mana 75% responden mengetahui tentang aplikasi cari pasangan dan jodoh, 25% tidak mengetahui manakala 65% tidak pernah menggunakan aplikasi ini dan 35 lagi pernah menggunakannya. Ini menunjukkan bahawa aplikasi masih kurang penggunaan di negeri Terengganu walaupun ramai yang mengetahui bahawa aplikasi ini sememangnya wujud. Ini merupakan peratus responden yang mengetahui kewujudan aplikasi dan yang kedua pula adalah peratus responden yang menggunakan aplikasi tersebut. Bagi tempoh penggunaannya, 9.7 telah menggunakan lebih daripada 1 tahun, 9.7 menggunakan lebih daripada 1 bulan, 5% menggunakan lebih daripada 6 bulan dan 71.7 tidak pernah menggunakannya. Bagi tempoh yang diluangkan, 38.3% responden menggunakan tidak lebih daripada 30 minit, 11.7 menggunakan selama 1 jam dan 8.3% menggunakan lebih daripada 2 jam. Kebanyakan responden mengetahui melalui aplikasi ini melalui media sosial serta daripada rakan-rakan. Okey, ini merupakan peratus tempoh berapa lama responden menggunakan aplikasi tersebut. Okay, seterusnya saya serahkan kepada Firdaus untuk membentangkan hasil kerja kami lain. Dekat Firdaus. Okay, terima kasih Asrah. Okay, next.
Okey, saya sambung bahagian demografi responden. Okey, hasil tinjauan secara atas talian menunjukkan bahawa jumlah responden yang menggunakan aplikasi ini kebanyakannya belajar sendiri. Ini menunjukkan yang aplikasi ini tidak terlalu rumit untuk kita guna. Okey, yang kedua, berikut perata yang diperolehi 43.3% belajar sendiri, 23.3% belajar dengan rakan-rakan, 11.7% menggunakan sumber lain. Okey, bagi waktu yang digunakan untuk membuka aplikasi ini, 28.3% pada waktu malam, 5% waktu petang, 31.7% tidak kira masa, dan yang satu lagi 8.3% tu waktu cuti. Okey, next. Okey, yang ni menunjukkan graf catapai peratus responden belajar untuk menggunakan aplikasi. Okey, yang ni adalah waktu responden yang menggunakan aplikasi. Okey, dalam kajian ini kita juga membuat kajian sedikit waktu tidur responden sama ada menggunakan ataupun tidak. Bagi peratus jika tidak menggunakan aplikasi, sebanyak 38.3% tidur di antara 10 hingga 11 malam, 20% tidur 11 hingga 12 malam, 15% tidur sebelum 10 malam dan 18.3% tidur selepas pukul 12 tengah malam. Bagi yang menggunakan aplikasi ini, terdapat penambahan responden yang tidur lebih pada pukul 12 tengah malam iaitu sebanyak 25.9%. 24.6% 24.6% tidur 11 hingga 12 malam, 17.2% tidur 10 hingga 11 malam. Kajian ini menunjukkan waktu tidur responden sedikit terganggu bagi yang menggunakan aplikasi ini. Okay, next. Okay, yang ni result yang kita dapat daripada survey yang kita buat tu untuk peratus waktu tidur. Next. Okey, yang ni hasil kajian menunjukkan peratus yang diperoleh adalah sebanyak 38.3% hilang fokus, 15% tiada identiti dan 16.7% pergaduhan. Responden juga ditanya mengenai kenapa aplikasi ini disukai. Sebanyak 46.7% menjawab sekadar mengisi masa lapang, 10% pengaruh rakan dan hanya 13.3% sahaja yang mencapai objektif aplikasi ini. Okey, manakala bagi kajian terhadap perilaku atau salah guna aplikasi ini sebanyak 85% tidak melakukan perkara yang tidak bersesuaian dan 15% melakukan perkara yang tidak sesuai. Okey, next present ni saya serahkan kepada Nick. Okey, ni Nick presenter okey, ni. saya serahkan kepada Azizuddin pula. Jo? Okey. Oh, Azizuddin, sorry. Jo. Hello, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Muhammad Firdaus. Rajah 31 ni adalah menunjukkan peratus yang melakukan perkara yang tidak bersesuaian terhadap aplikasi ni lah. Iaitu sebanyak 15%. Okay, next. Okay, seramai 51 responden bersetuju jika masa yang terluang digunakan untuk bersama keluarga bagi membantu daripada dan boleh membantu daripada menggunakan aplikasi ini. Selebihnya tidak bersetuju, mungkin disebabkan ia bergantung pada diri sendiri dan dalam menguruskan masa. Selain itu, aplikasi ini kebanyakannya website ini adalah tidak berdaftar dan tidak sah. Didapati seramai 57 responden bersetuju dengan soalan ini dan 3 responden tidak setuju. Okay, next. Okay, rajah 31 ini adalah bilangan responden yang meluangkan masa bersama keluarga dari menggunakan aplikasi ini. Okay, next. Manakala catatan ini adalah menunjukkan bilangan responden bahawa bilangan web tidak berdaftar dan tidak sah. Okay, next. Selama 31 responden bersetuju dengan dan mengharapkan penggunaan telefon pintar
bagi menggunakan masa untuk menggunakan aplikasi cari jodoh ini. Selebihnya ada 25 responden bersetuju dan 4% tidak bersetuju. Aplikasi ini boleh mengakibatkan pembelajaran atau pekerjaan terganggu dan merosot. Seramai 29 responden sangat bersetuju, 25 responden bersetuju dan 5 tidak bersetuju. Hasil daripada kajian ini juga menunjukkan ramai yang memberi gambaran aplikasi ini sangat memberi impak negatif lah terhadap pembelajaran dan pekerjaan masing-masing. Okay, next. Next. Okay, Rajah 31N ini adalah bilangan responden dengan menghadkan penggunaan telefon pintar. Okay, next. Manakala Rajah 31 ini pula adalah bilangan responden yang menggunakan aplikasi terhadap pembelajaran dan pekerjaan ini adalah yang contohnya kesan dia. Pembelajaran yang terganggu dan merosot lah. Okay, next. Okay, ramai responden yang bersetuju dengan penggunaan aplikasi ini boleh mengakibatkan tak cukup tidur atau rehat dan ia akan memberi kesan kepada tahap kesihatan. Seramai 56 responden bersetuju dan 5 responden tidak bersetuju. Kesan negatif seperti kurang pergaulan dan masalah komunikasi akan terjadi dan menjadi satu masalah. 53 responden bersetuju dan 7 responden tidak bersetuju dengan isu ini. Okay, next. Rajah 31P ini menunjukkan bilangan responden yang mempunyai kesan terhadap aplikasi seperti kesihatan yang mengakibatkan tidak cukup tidur dan menjejaskan kesihatan lah. Okay, next. Okay, ini Rajah 31Q ini adalah responden yang terkesan daripada akibat penggunaan aplikasi ini di dalam pergaulan dan komunikasi. Okay, next. Okay, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, iaitu Muhammad Zulfahmi. Terima kasih. Jo? Jo? Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Back balik gambar ni. Ya. Back. Okey. Okey, Assalamualaikum. Ini adalah carta bagi bilangan responden. Itu kesan terhadap kesan penggunaan aplikasi terhadap pergaulan dan komunikasi. Okey, next. Berdasarkan kajian, seramai 54 responden bersetuju dengan kenyataan kesan penggunaan aplikasi cari jodoh atau pasangan secara talian boleh menyebabkan kes perceraian atau pergaduhan berlaku. Dan seramai 6 responden yang tidak bersetuju. Untuk soalan terakhir, adakah aplikasi ini memberi kesan buruk terhadap diri anda? Seramai 51 responden bersetuju, manakala 9 orang tidak bersetuju. Secara keseluruhannya, ramai responden yang memberi jawapan bahawa aplikasi ini memberi kesan negatif berbanding positif. Next. Rajah 3.1A iaitu bilangan responden kesan penggunaan aplikasi terhadap perceraian dan pergaduhan. Next. Manakala Rajah 3.1S iaitu bilangan responden iaitu kesan buruk terhadap penggunaan aplikasi secara keseluruhannya. Aplikasi ini memberi kesan buruk kepada anda. Next. Dapat rumusan dan kesimpulan yang kami rumuskan mengenai tajuk ini daripada hasil kajian dan analisis yang dibuat terhadap persepsi dan penerimaan masyarakat Negeri Terengganu terhadap bahaya penggunaan aplikasi cari jodoh dan pasangan secara talian yang telah dijawab oleh 6 responden. Lebih daripada 90% setuju tentang bahaya aplikasi ini. Next. Berdasarkan kaji selidik yang dibuat ini,
Walaupun terdapat banyak kelemahan yang ada pada aplikasi ini, namun ada juga kelebihannya. Tidak dinafikan ada juga pengguna yang menggunakan aplikasi ini berakhir dengan kebahagiaan hingga ke jenjang pelamin. Bila ada aplikasi ini, sudah tentu dari segi kos, masa dan tenaga boleh menjadi satu penyelesaian bagi pengguna yang mempunyai kewangan atau pendapatan yang tidak seberapa untuk meneruskan perhubungan dengan cara baik secara alamiah. Namun, di sebalik kelebihan dan kekurangan aplikasi ini, kita atau masyarakat di luar sana perlulah mempunyai kesedaran atau peka terhadap kelemahan dan kekurangan aplikasi tersebut bagi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diduga berlaku. Next. Okey, setakat ini saja presentation kurang kami. Saya serahkan kepada ketua kurang kami, Cik Aizah atau Nick untuk membuat sedikit penerangan jika ada penerangan lain. Terima kasih. Terima kasih semua. Okey, sekian terima kasih Dr. Wang. Ini adalah perakhiran daripada hasil pembentangan kerja kami. Okey, jika ada salah dan silap sepanjang kami membentangkan hasil kerja kami ini, kami memohon ampun dan maaf. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey.